Bertemu kembali. Untuk lintas langsung di Sarawak, Amran Tut telah pun bersedia. Teruskan, Amran. Terima kasih Margaret di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Selepas 16 hari penantian, akhirnya mayat Susmita St. Thomas 14 tahun, mangsa keempat bot karam di Long Buyun Sungai Batang Rajang Belaga ditemui awal pagi semalam. Ditemui kurang 500 meter dari hulu pangkalan Sekolah Kebangsaan Nangga Telawan oleh seorang penduduk kampung yang sedang memeriksa pukatnya kira-kira pukul 7 pagi. Ayah Susmita, Thomas Isang, yang dimaklumkan mengenai penemuan tersebut terus bergegas ke lokasi. Memang dia. Apa yang buat kita kenal memang? Dia dari pakaian dia sendiri. Memang kita masih ingat dia baju hitam, bintang-bintang banyak. Seluar tweed, legging itu. Semua memang dia lah. Lokasi penemuan tersebut kira-kira 8 km dari tempat kejadian bot karam yang berlaku pada pukul 7 malam 22 Disember lalu. Ya, memang terus mencari. Cuma kemarin saja saya tidak pergi mencari sebab kita pergi ke kubur semua. Cuma kemarin saja tidak cari. Sebelum itu memang kita terus mencari. Nasiblah, syukurlah kepada Tuhan sebab dia terjumpa, ketemu ini hari. Memang saya berterima kasih betul-betul. Memang kita ada perasaan. Dia pasti timbul, kita tidak tahu di mana. Itu aja. Thomas Isang ditemui pemberita RTM ketika menghantar mayat Susmita ke unit forensik Hospital Bintulu bagi tujuan bedah siasat. Beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa sehinggalah penemuan pagi semalam. Berterima kasih banyak terutama kepada pihak polis, pihak bomba, pihak JPAM juga yang terlibat, polis bantuan, begitu juga dengan rela, dengan penduduk-penduduk kampung sekali lah. Berterima kasih banyak-banyak lah. Lagipun ini hari mangsa yang terakhir sudah jumpa lah, yaitu anak saya Susmita Sen. Memang saya berterima kasih banyak. Menurut Thomas, mereka telah melakukan upacara khas di tanah perkuburan Umat Tanjung untuk Susmita Sen. Sementara itu, kejadian yang berlaku pada penghujung Disember 2015 yang lalu tetap kekal dalam ingatan Agnes Liam yang terselamat dalam kejadian bot karam di Long Buyun Sungai Batang Rajang Belaga itu. Menceritakan detik cemas itu, Agnes menyaksikan keempat-empat mangsa yang terkorban itu satu persatu hilang dari pandangan matanya. Ayah nak lajak panggil pergi tanah. Waktu tu tak sempat, lagi satu ombak lagi besar pukul. Masa tu air sudah masuk perahu. Saya dah terpelanting macam tu dengan 4 orang tu terus pegang badan saya. Kita orang semua jatuh dalam air. Masa jatuh dalam air itu, saya cuba selamatkan kita orang tapi tak dapat sebab pusingan air tu. Pusaran air bawa kita orang pusing sampai 3 kali pusingan. Semua dia orang kat saya. Saya pegang anak beranak sebelah sini, yang 2 orang tu pegang rambut saya sebab mereka takut. Saya cuba juga tapi tak boleh. Dalam kejadian tersebut, 5 mangsa selamat manakala 4 terkorban iaitu Syahirza Mahir 31 tahun, anaknya Nur Amir Shah Kasih 4 tahun dan 2 bersaudara iaitu Adriana Rosnah Liam 12 tahun dan Susmita St. Thomas 14 tahun. Pengurusan dan penghantaran jenazah Syahirza Mahir dan anaknya Nur Amir Shah ke Sepitang Sabah turut mendapat bantuan pihak Ahli Parlimen Hulu Rojang, Dato' Wilson Ugak Kumbong, Sarawak Hydro dan Persatuan Pembina Ahlak Cik Ian Kor Bintulu. Itulah saya mahu ucapkan ribuan terima kasih kepada Hidroelektrik Bakun, YB Belaga. Terima kasih banyak kepada semua yang membantu, asing, Persatuan Cina yang telah membantu meringankan beban kita orang. Ucap ribuan terima kasih banyak-banyak. Kami sangat sumbangan untuk kami balik buat penghantaran dengan kos yang banyak macam tu. Memang terima kasih sangatlah. Pada kejadian 22 Disember itu, mayat Syahirza ditemui sehari kemudian, manakala mayat Adriana dan Nur Amir Shah ditemui pasukan SAR pada 24 Disember lalu.
Jabatan Pertahanan Awam JPAM Sarawak yang juga merupakan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Kekurangan logistik bukan penghalang kepada para anggota Jabatan Pertahanan Awam JPAM Sarawak dalam menjalankan misi penyelamatan terutama ketika bencana banjir. Pengarahnya Kenal Mokhtar Samad berkata, kekangan itu tidak sesekali mematahkan semangat anggotanya untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat yang memerlukan. Tetapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk memberikan perkhidmatan terbaik. Kerana kita dengan semangat, dengan keinginan kita boleh menggunakan apa jua yang ada. Dalam keadaan kekurangan itu kita boleh melakukan yang terbaik. Alangkah baiknya jika penambahan dilakukan. Katanya pada masa kini JPAM Sarawak memiliki 8 unit lori, 24 unit kereta pacuan 4 roda selain 55 bot dan 16 unit ambulan. Colonel Mokhtar menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Pejabat Latihan JPAM dekat Jalan Bakor Kuching. Sementara itu bercakap mengenai model pengurusan banjir di negeri ini yang diiktiraf terbaik dalam negara, beliau memberitahu ia merupakan kejayaan semua pihak yang terlibat. Selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, JPAM katanya bertindak mengkoordinasi seluruh agensi berkaitan dalam menghadapi bencana. Ia juga menuntut pihaknya untuk terus mengekalkan hubungan baik dengan agensi lain dan perkara ini turut diakui sendiri anggota Sekretariat JPBN Major Ismail Mahidin. From zero to hero, macam mana untuk menjadikan tugas sekretariat ini berjaya? Yang penting hubungan, repo antara agensi-agensi dan juga stakeholder. Sesungguhnya menggalas tugas Sekretariat JPBN merupakan amanah besar yang perlu dilaksana dengan penuh tanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, JPAM Sarawak yakin mampu menangani situasi jika berlaku bencana banjir gelombang kedua di negeri ini. Timbalan Pengarah JPAM Sarawak, Lieutenant Colonel Awang Ashkandar Ampoi Yaakob berkata, pengalaman menangani musibah banjir pada tahun lalu dan awal tahun ini akan dijadikan panduan dalam menjalankan tugas sebenar penyelamat di barisan hadapan. Malahan, pelantikan JPAM sebagai Sekretariat JPBN dilihat memberi kelebihan kepada pihaknya untuk berhadapan dengan musibah banjir. Sebagai Sekretariat pada tahun ini, kita dapat melihat gambaran yang besar ataupun gambaran keseluruhan bagaimana operasi banjir di negeri Sarawak ini akan kita hadapi sekiranya berlakunya gelombang yang kedua. Lieutenant Colonel Awang ditemui pemberita RTM di lokasi latihan penyelamatan air di Kuching. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan pihaknya telah melakukan pelbagai persediaan termasuk simulasi banjir di kawasan yang telah dikenal pasti berisiko banjir. Sementara itu, Ketua Unit Bencana dan Operasi JPAM Kuching, Mahri Sidi, berkongsi pengalaman ketika operasi pemindahan penduduk terjejas banjir baru-baru ini. Cabaran daripada segi hendak mengendalikan orang awam tu. Kita nak menasihatkan orang awam tu untuk berpindah ke... Sesungguhnya masalah sedemikian bukanlah asing bagi mereka. Namun apabila berjaya memujuk penduduk berpindah merupakan satu kepuasan dalam diri sebagai seorang penyelamat. Sementara itu, terdapat keperluan untuk mewujudkan menara kawalan di pantai-pantai yang berisiko tinggi berlaku kecemasan di negeri ini. Ketua Cawangan Bencana dan Operasi JPAM Sarawak, Lieutenant Madhi Habib berkata, cadangan tersebut sudah pun dikemukakan kepada ibu pejabat untuk dipertimbangkan. Itu di Kuching dan di... 4 lokasi pantai yang telah dikenal pasti ialah Pantai Tanjung Batu di Bintulu, Pantai Pasir Panjang di Bandaraya Kuching serta pantai di Sematan dan Mukah. Kita bercadang untuk meluaskan lagi perkhidmatan menara penyelamat pantai ini di beberapa tempat. Tambah beliau, kewujudan 3 menara kawalan sedia ada di negeri ini, iaitu di Pantai Damai Kuching dan 2 di Pantai Esplanade Miri, dilihat amat berkesan dalam memberi bantuan awal kecemasan yang berlaku di pantai-pantai tersebut. Pada tahun lepas, penyelamat pantai di 3 lokasi berkenaan merekodkan 26 kes kecemasan yang membabitkan rawatan luka ringan 15 kes, khidmat kemanusiaan dan sengatan obor-obor masing-masing 2 kes, kemalangan sukan pantai dan lemas masing-masing 1 kes dan lain-lain kes 5.
Sarawak mempunyai banyak sumber semula jadi yang berpotensi besar untuk pertumbuhan bioekonomi menurut Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Haji Satim. Untuk memaksimumkan potensi itu, Perbadanan Bioteknologi Malaysia Biotech Corp, Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah, Rekoda dan Pusat Biodiversiti Sarawak telah bekerja erat untuk terus membangunkan industri berasaskan bio di negeri ini. Kerjasama tersebut memerlukan sokongan penuh daripada kerajaan negeri dan agensi kerajaan untuk membantu sektor swasta memperjuangkan bioekonomi di Sarawak. Katanya dengan sokongan Rekoda, pelbagai projek berasaskan bio boleh dikenal pasti untuk dimasukkan dalam program transformasi bioekonomi BTP dan program pembangunan bioekonomi community BCDP. Tan Sri Adenan berucap pada Hari Bioekonomi di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh timbalannya Tan Sri Alfred Jabu Numpang. Tambahnya, dalam usaha untuk membangunkan bioekonomi yang mampu bertahan adalah penting bagi sektor swasta untuk bertindak sebagai pemandu yang mendasari pertumbuhan industri. Baiklah, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Margaret di Angkasa Puri.